Okay, Assalamualaikum. Hi guys. Hari ni saya nak tunjuk macam mana you boleh design Z-spring untuk correct rotation. Okay, kalau kita tengok kat sini, kita ada gigi tuan yang rotated mesiopatally. So, bila you nak correct rotation, you mesti nak letak force tu lebih banyak pada the mesial part untuk tolak the mesial part tu labially so that rotation can be corrected. Okay, and kalau you tengok kat bawah ni, kita mesti nak letak force lebih banyak kepada distal kan untuk nak make sure that rotation of this distopalatally tu corrected. So, nanti kejap lagi saya tunjuk macam mana ya. Okay, kalau tengok animation yang saya buat ni, nampak? Dia boleh kita nak activate supaya dia exert force pada satu side saja. So, kat sini saja ada force, kat sini tak ada force. Okay. Okey, slide ketiga. Okey, kalau tengok design tadi dengan design yang sekarang ni, saya dah flipkan the design tu so that the outer arm tu start on your right pula. Tadi kan dia start on your left. Bila kita lukis tu dia start on your left, tapi now it start on your right. Sebab apa? Sebab kita nak supaya bila kita letak Z-spring ni, kita boleh apply more force pada bahagian kanan sini. Tadi more force pada design tadi, more force pada bahagian kiri. Tapi sekarang kita boleh apply more force pada bahagian kanan dan kalau tengok animation ni, nampak? Kita akan boleh lebih tolak bahagian kanan ni compared to bahagian kiri. Okey. Okey, slide keempat. Tadi saya ada ajar macam mana nak design and macam mana nak activate Z-spring untuk nak apply force pada certain part of gigi. For example, kita nak lebih pada kiri dan kita design dia such a way untuk kita nak apply force pada kiri ataupun pada kanan. Tetapi Z-spring juga boleh kita design supaya atau kita activate actually supaya dia boleh apply force pada semua bahagian gigi tersebut. Macam ni, the whole gigi tu kita nak push ke depan kan. Kita boleh activatekan dia. Design tak apa. Maknanya the outer arm tu kita boleh start daripada sini ataupun nak start daripada kiri pun boleh. Tetapi bila kita activate dia macam ni. Kita openkan coil kat sini, kita bengkokkan supaya dia akan push the outer arm tu ke depan. Slide 5. Okey, tadi saya dah ajar macam mana nak design Z-spring untuk apply force specifically pada different side atau nak tolak semua gigi. Okey, sekarang ni kita kita try and sama-sama gunakan knowledge yang kita dapat tadi untuk nak correct rotation yang ada dalam gambar ni. Kalau kita tengok gambar atas ni, tuan rotated mana? Mesiopalatal kan. And macam mana kita nak correct rotation ni? Cara logik ni kita akan try to apply force more of the mesial part kan untuk nak tolak dia ke labial. Untuk yang bawah ni, the tuan tu rotated distopalatally. So what you will do is you actually want to push the distal part labially kan. So macam mana you nak applykan knowledge yang you dah belajar tadi untuk design Z-spring untuk gigi tuan yang atas ni. So macam mana design dia? So kita tengok So kita bila lukis, kita akan lukis the outer arm tu start daripada the mesial part lah. The mesial part and then go distally. So apa yang berlaku bila kita design macam ni, kita akan lebih senang untuk activatekan the Z-spring tu supaya dia apply more force pada mesial part. Dengan kita bukakan kawasan sini kan, kita bukakan dia punya outer arm ni supaya dia boleh apply more force pada mesial. Okey, macam mana pula untuk gigi tuan yang kat bawah ni whereby dia rotated distopalatally. Kat mana awak nak start lukis tu? Kat mesial part ke dekat distal part? Okey, awak rasa? Kita akan start dekat distal part.
Okay, kita akan start distal part ni, kita akan design dia. Bila kita lukis dekat design sheet tu, kita akan lukis dia dari distal tu dan pergi pada mesial. And what happen bila kita lukis macam ni dan bila kita activate, kita lebih senang untuk dapatkan force yang lebih banyak on the distal part compared to the mesial part. Okay, last slide, slide ke-6. Okay, tadi kita dah belajar, saya dah ajar macam mana nak design Z-spring untuk correct rotation of incisor. Sekarang awak tengok, kalau gambar ni kita nampak apa? Do we see any rotation of gigi? No kan? So, kita nampak apa ni? Kita panggil. Kalau keadaan macam ni, kita panggil displacement. Atau kita boleh cakap 2-1 displaced palatally. Okay, bila kita ada 2-1 which is displaced palatally, we can use Z-spring untuk nak push the 2-1 labially. So, macam mana cara dia? Sama ada kita boleh design the Z-spring tu start daripada macam ni. The mesial pergi distal. Ataupun kita boleh design dia, tak kisah, distal pergi mesial pun boleh. Tetapi bila kita activate tu, kita kena make sure that the activation will exert force ke arah kepada semua bahagian gigi tersebut. Okay, macam mana nak exert force untuk nak dapatkan force kepada semua bahagian gigi? So, tadi saya ada ajar kan? So, kita activate kan kawasan sini. Okay. Lagi sekali saya buat, kita aktifkan kawasan sini untuk kita exert force untuk semua bahagian gigi dan make sure that this part straight. Okay, sekian, terima kasih. Sekian saja tutorial design macam mana kita nak design Z-spring ya untuk correct rotation dan juga displacement of gigi.